Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari, satu cerita. Hari ini nak cerita Alkisah tentang penjual telur dengan tokek restoran. Kisah ni sebenarnya ada dua kisah dalam satu cerita. Suatu hari ada seorang orang yang boleh dikatakan orang yang kaya. Dia ni waktu ni zaman sebelum PKP sebenarnya. Sebelum PKP ni dia ni banyak duit lah. Dia ni duit dia jadi jenuh. Jadi apa yang dia buat, suatu hari dia nak bini dia suruh dia pergi beli telur. Jadi dia pun pergi beli telur kat satu kedai dekat tepi jalan, dekat dia pergi market. Lalu market dia tengok, oh telur ada telur. Telur ni telur yang kampung ni. Dia pun nak pergi beli. Bila dia pergi ke sana, apa yang dia buat adalah dia tengok telur ayam Dia kata, telur ayam. Dia kata, apa yang jual apa ni? Berapa ni satu? Dia kata, telur ayam kampung ni saya jual satu 5 kupang. Kalau 2 RM1, 3 RM1.50. Kalau 6, dia kata kalau 6 RM3 lah. Okey lah, macam tu bagi aku, dia kata macam tu. Bagi aku berapa? Dia kata 6 RM3. Tu dia kata tak apa, bagi aku 6, tapi aku nak ada kat aku ada RM50. Dia bagi nah RM50. Kata, tak ada duit kecil ke tuan? Dia kata tak ada, aku ada RM2.50 je. RM3 tak ada cik? Tak ada, aku bagi hang nak tak mau lah ni, aku bagi hang RM2.50 kan. Hang ambil RM2.50 ni ataupun aku belah pergi kedai lain. Yang pakcik yang tadi yang jual kedai tu, yang jual telur ayam kampung tu, dia memang tak ada duit. Dia tak ada orang berniaga, dah lama berketengah hari tak ada orang beli pun telur ayam kampung dia. Jadi dia pun ambil juga dengan harga RM2.50 dia ambil. Lain kali bagi lah diskaun. Alah, benda orang nak ambil, bukan tak mau ambil. Dia sound pakcik tu. Lepas tu dia pun belah. Dia pergi hantar makanan dekat telur kat rumah dia. Lepas tu dia ada meeting petang tengah hari tu. Petang tu dia ada dinner. Dia pun pergi makan dekat restoran mewah. Masa dia boleh pergi makan tu kan, dia makan, dia order lah. Dia order yang klien kan. Dia order boleh tahan lah. Order. Sekali masa dia order tu, masa nak habis bayar dia jumpa meeting apa semua, dia pun nak balik tiba-tiba dia tanya berapa bayar. Tu kaunter kata apa, semua sekali RM475. Lepas tu dia buat keluar duit, dia kira 50 dia bagi 500. Dia kata apa dekat token tu? Keep the change. Wow, nampak tak? Apa yang dia buat adalah dia bagi dekat orang token tadi RM25. Keep the change. Apa nak abang cerita-cerita apa? Pengajaran dia ada pengajaran sebenarnya. Pengajaran dia adalah kita ni sebenarnya tak adil, tak bertempat. Sebenarnya nak jadi orang yang adil ni, dia kena tengok tempat dia. Biar adil. Walaupun kita duduk, kita contohlah kan, orang yang baca first tadi, pakcik tadi tu, kita kena adil dengan dia. Sebab dia meniaga 1 5 kupang. Tapi sebab kita tak ada duit kecil, kita boleh kata kat pakcik tu, pakcik nak, tak mau, sudah, mau ambil. Tu kita bagi kat dia pakcik tu RM2.50 je. Tapi masa token tu tak perlu pun RM25 tu. Sebab dia makanan dia memang mahal. Makan apalah sangat, 2 orang lah. Tapi bayar sampai RM475. Siap kita kata dekat tu, keep the change, RM25 kita boleh bagi. Adakah kita adil dengan diri kita? Ni nak abang pun dalam hidup kita ni, adakah kita sentiasa berlaku adil? Kan selalu orang duk kata pasal poligami ya, kahwin ni nak kena adil lah, nak kena ada apa kan. Baru ni dengar Ustaz Sahul cerita apa, nak kena betul ke kalau kahwin ni tak boleh bagi kasih sayang, tak boleh adil. Ni dah hidup ni Ustaz Sahul kata apa, hidup kita ni kalau kita kata kasih sayang tu memang dalam nak bagi kasih sayang tu memang susah nak tak adil. Tapi kalau zahir ni kita kena berlaku adil. Tengok tadi macam brother tadi tu, dia bagi kat pakcik tu RM2.50 je boleh berkira. Dia tak adil dengan pakcik tu, dia zalim dengan pakcik tu. Kan? Sebab apa? Sebab dia ada duit besar, tapi dia berkira gila dengan pakcik tadi tu. Tapi dengan token yang memang dah kaya, dia boleh bagi RM25 macam tu. So nak kata siapa? Memang orang yang menerima tak salah apa. Tapi kita ni sebagai manusia, kita kena sentiasa fikir. Kita kena sentiasa adil dengan diri kita supaya kita tak zalim orang lain. Kita tak boleh zalim orang yang contoh. Kalau kita pergi kat tempat tu, kita tengok orang tu tengah susah. Apa salahnya kalau kita beli, terbayar bagi lebih kat orang tu. Supaya apa? Supaya pakcik tu dapat manfaat lebih. Kalau kita ada mampu, kita bagi lebih.
kan. Jangan nak tepi tempat nak tunjuk sempoi, nak tunjuk kita ni hebat, yang pasal kita kata keep the chain. Kalau tapi berkira dekat tempat yang pakcik yang memerlukan, kita berkira. So hari ni nak share, nak ada extra sebab dah lama sangat dia menyepi dalam satu hari satu cerita. Kita nak share ilmu ni, ada ilmu yang abang dapat dekat kita ada setiap pagi. Sebelum ni kita ada buat morning meeting tau. Kita ada buat morning meeting, ada macam-macam orang share ilmu. So antara ilmu yang abang dapat ni adalah dapat daripada Kak Hajra. Nama dia Journey MDRT tahun lepas. So dia nak share, dia ada satu ilmu yang dia share kat sini adalah ilmu dia bagi kata 5 konsep dosa. Kita kena ada tahu ada 5 konsep dosa. So 5 konsep dosa ni apa? Yang pertama adalah dosa yang ada pada dosa lain yang ada pada kita. Dosa lain yang ada pada diri kita. Lepas tu dorang dosa diri sendirilah. Yang kedua ada dosa orang lain pada kita. First, dosa orang lain pada kita. Kedua adalah dosa dengan makhluk. Makhluk lah, macam-macam makhluk, binatang ke, kucing ke, apa semua. Kita elaborate lah. Yang ketiga adalah dosa dengan Allah. Ni konsep dosa dengan Allah. Yang keempat adalah dosa dengan manusia. Manusia. Dan kelima adalah dosa dengan diri sendiri. So, kita kena ambil tahu apa dosa diri sendiri, apa dosa dengan manusia, apa dosa dengan Allah, apa dosa dengan makhluk, apa dosa dengan orang lain. Yang ada dosa orang lain dekat kita. Yang tu yang kita nak tahu. So, pertama sekali adalah dosa yang dengan diri kita sendiri. Macam mana kita nak selesaikan dosa dengan kita sendiri? Dan insyaAllah, it's back. So, kita nak share. Kalau kata dosa dengan diri sendiri ni, dosa macam mana? Dosa yang kita kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita kata kita berdosa, kita kena peluk diri kita. Macam mana Kak Jani cerita, macam kita kena maafkan diri kita sebab diri kita ni banyak dosa dengan diri kita tu sendiri, kan. Ni dan macam mana kita nak murah rezeki, macam mana kita nak baiki diri kita. First kita kena check balik diri kita. Tadi ada 5 jenis konsep dosa. Pertama kita tengok dosa apa? Dosa dengan diri kita tu sendiri. Dosa tu kita kena buat apa? Apa yang kita kena buat adalah kita kena peluk dada kita macam ni, kan, sebut nama kita. Kak Jah ajak macam mana? Kak Jah kata peluk diri kita dan kita kena kata kat diri kita, kita kata sebut nama kita macam nama abang Muhammad Hafiz. Okey. Muhammad Hafiz, aku maafkan hang. Terima kasih, maafkan aku kalau aku ada banyak dosa dengan hang. Peluk, minta maaf kat diri sendiri. Minta maaf kat diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita lah yang kena maafkan diri kita dulu. Kalau kita tak maafkan diri kita, orang lain takkan. Dosa yang kita buat kat dosa, kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat dosa kat diri kita sendiri, kita zalim diri kita sendiri. Jadi kita kena maafkan diri kita dulu, kan. Kita dah buat dosa, kita kena baiki diri kita dulu. Bukan cerita orang luar lagi, okay. Kita kena baiki diri kita. Kita kena maafkan diri kita dulu. Itu nombor 1. Yang keduanya, yang dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah ni dah, kita ni dah tahu Allah ni maha pemurah, kita tahu Allah ni maha penyayang, tapi kita kena tahu apa? Kita kena buat solat taubat. Kata Ustaz Syahud, dia cerita masa dekat kuliah, dia kata solat duha adalah solat taubat kita. Antara solat taubat waktu siang, waktu kita nak minta ampun, minta maaf. Sebab itulah kalau kita nak sedekah 326 darjah, 326 sendi ni, kita kena buat solat sunat duha, kan. Dan itulah kita nak minta maaf, minta ampun. Kita kena solat taubat. Solat taubat ni adalah tanda yang kita ni betul-betul insaf. Kita tak mau buat dah. Ya Allah, apa dosa aku buat ni, apa aku kejam dengan aku aniaya orang, aku dah tak mau buat. Kita kena tanda dia. Tanda tau. Tanda kita bertaubat bersungguh. Kita buat solat sunat taubat. Dan kita nak tinggal kita tinggal dosa-dosa kita tu. Kita tak mau buat dosa dah. Kita nak tinggal tu dosa-dosa, kita tak mau buat. Yang kedua tu, kita kena senaraikan apa dosa kita, kan, supaya kita kena release, kan. Ya Allah, aku buat dosa dengan Engkau. Ya Allah, aku bangun semayang lambat. Ya Allah, aku sengaja bangun lambat. Ya Allah, aku sengaja tipu. Ya Allah, ampun kalau aku sengaja. Apa dosa kita dengan Allah, kita kena minta maaf. Kita kena minta ampun, kan. Allah bagi nikmat macam-macam. Yang keduanya point, kita kena minta ampun dengan dosa kita. First kali dosa diri kita kena peluk diri kita, kena sebut nama kita, kita kena minta maaf. Yang kedua adalah dosa kita dengan Allah. Kita kena buat apa? Kita kena minta ampun, minta taubat, solat taubat. Dan kata betul, nak simple memang istighfar, astaghfirullahalazim.
Tapi yang betul-betul nak zahirkannya dengan solat sunat taubat, kita kena minta ampun dengan Allah. So yang ketiga adalah dosa orang lain dengan kita. Kita pun tahu, bila kita tahu, kita kadang-kadang macam kita kata, serah dia tu dah lah buat salah dengan aku, lepas tu dia selamba je post kat Facebook kan, dia selamba dia buat tak tahu kan, dia dah buat salah dengan aku, dia boleh buat relax je. Apa yang kita kena buat adalah, kita tahu dia buat salah dengan kita tahu dia ada dosa dengan kita, dia memang memalukan kita, dia mengaibkan kita, dia sengaja dia buat dosa dengan kita. Apa yang kita kena buat adalah, kita kena release dengan macam mana? Kita kena sebut nama orang tu. Ya Allah, saudaraku tadi dia memalukan aku tahu dia ada buat dosa dengan aku memaafkan dia ya Allah, ampunkanlah ya Allah, minta ampun dekat dia ya Allah, berilah taufik hidayah kepada dia, kasihlah dia ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Sebut nama si fulan yang kita nampak terang-terang dia buat dosa dengan kita kena minta ampun dengan dia. Jangan simpan dah solat minta doa je tau, buat solat sunat taubat minta release tu jangan tinggal apa-apa dengan kita pun. Tu kalau kita kata dalam diri kita tu, kita kena tinggal betul-betul, supaya apa? Supaya kita tak buat dah dosa-dosa yang akan merosakkan kita ni. Kita tak mahu buat dosa-dosa yang akan menyebabkan kita rugi. So kita tak mahu. So yang keempat adalah tadi dosa dengan first dosa dengan diri sendiri, dosa dengan Allah, dosa dengan ni yang ketiga adalah dosa dengan orang lain tadi, minta ampun kat orang buat salah kita kena maafkan dia. Yang keempat adalah dosa dengan makhluk. Makhluk ni pun kadang-kadang makhluk Allah kan, dia pun binatang. Contoh kita kata binatang tu dia main tokok kita atau semut api kan. Semut api kan banyak kadang-kadang kat rumah kita banyak semut api, dia tokok kaki kita, dia tak tahu apa, dia tokok. Lepas tu kita dengan selamba kita ambil spray, ambil reset, kita mampu api semua kan. Sebab apa? Kita nak bunuh orang, kita geram dia ketik aku kan, geram aku tak buat hang gigit aku kan. Tentu ada cerita lain lah. Tapi nak habaq kata apa, dalam kita dengan dosa walaupun dia mula makhluk yang lain, dia melakukan kesilapan kat kita kena maafkan dia. Kadang-kadang ada kucing, kita duk masak-masak, dengan kucing main ambil makanan kita, dia buat lari kan, kita kena maafkan dia. Walaupun dia makhluk yang kita tak boleh nak kontrol dia, tapi kita kena anggap tu makhluk Allah. Kita tak boleh nak tendang dia, kita tak boleh nak bunuh dia. Kalau kita ada buat dosa-dosa tu yang sebelum ni, kita kena taubat juga, kita kena minta ampun. Dan kelima adalah dosa kita dengan manusia. Ni dosa dengan manusia ni macam rare sikit lah. Dosa dengan manusia ni adalah kita kena cari, kita kena ingat, kita kena pergi jumpa orang tu. Itu dosa dengan manusia lah. Maksud dia, kita kena pergi cari orang tu. Contoh kita kata kita nampak kita pernah buat Hadi, contoh Hadi dia tengok kan, kita kata Hadi, dulu aku lah tolak hang sebenarnya, atau aku buat tak tahu. Tu hang jatuh tu aku gelak, kamu panggil semua orang gelak, sebenarnya aku yang tolak hang, bukan hang jatuh sendiri kan. Lepas tu kita kena pergi sebut kesalahan kita kat dia kan. Kita tak boleh macam Ustaz selalu cerita, kita ni kena bila kita jumpa orang yang kita buat dosa, kita kena nyatakan apa dosa yang kita buat. Kita kata dulu akulah yang katakan hang gemuk lah, aku kata kat orang tu, kata hang ni yang sebenarnya hang yang gemuk kan, hang makan banyak, sebenarnya hang tak makan banyak, tapi sebab hang gemuk sebenarnya, jadi akulah yang canang-canang kat orang yang kata hang ni gemuk, hang ni lah yang bla 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 bla, hang lah bla 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 bla. Kita kena nyatakan dekat orang tu, dan kalau orang tu tak maafkan, tu terpulang kat dia. Tapi hak kita, tanggungjawab kita kena pergi minta maaf dekat orang yang kita buat dosa dengan dia. Kita tak boleh buat kata, tak apalah, relax lah, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengampun. Tak boleh. Kita tak boleh simpan dosa yang kita buat tu. Sebab apa? Sebab dosa yang ada kat kita ni adalah satu benda yang menyekat. Itu kata gemuk tu lain, itu cerita lain. Ni kata, itu contoh. Kalau kita ada buat dosa dengan orang, kita kena nyatakan dosa kita kena fitnah dia, kita kena mengumpat dia ke, kita kena cakap buat yang tak baik untuk dia ke kan, menyusahkan dia, kita kena pergi minta maaf, kena terang-terangan, kena pergi terang cerita sebab apa kita minta maaf kat dia. Sebab apa? Sebab dosa-dosa yang kita buat tadi ada 5 dosa. Dosa dengan diri kita, dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk lain, dosa dengan orang lain, dan dosa dengan dosa dengan orang lain dekat kita kan. 5, satu dosa kita dengan orang, tu dosa orang lain yang kita ni kan.
benda 5 dosa ni, 5 konsep dosa ni yang kita kena padamkan, kan. Gemuk 10 kali kan. So kita kena minta ampun. Sebab apa? Percayalah, dosa, kata Ustaz Pak Nas, dia kata apa? Dosa yang kita buat ni adalah pendinding kepada pintu rezeki kita, kan. Sebab itulah kata Ustaz, kita ibarat dia macam contoh, ni pintu rezeki kita, ni diri kita lah. Rezeki kita minta ke Allah, ya Allah, aku nak rezeki, ya Allah, aku nak duit, ya Allah, tolong aku perlukan kewangan, ya Allah, aku tolong. Kita minta dengan Allah, kan. Allah bagi apa yang kita minta. Allah tak pernah tak bagi yang kita minta, kan. Tapi apa yang menyekat kita adalah bila kita tutup diri kita tu dengan dosa-dosa. Bila kita minta, sini ada pintu dosa yang kita buat, Allah hantar rezeki, takkan boleh masuknya pintu rezeki. Takkan boleh masuk. Sebab apa? Sebab hati kita, diri kita ni ada banyak dosa yang kita buat. Ada banyak dosa yang kita tak sedar. Sebab itulah kita doa, Allah makbulkan doa kita. Allah, ya Allah, murahkan rezeki kau, limpahkan rezeki rahmat, minta macam-macam ke Allah. Tapi bila rezeki Allah kita minta, tak boleh masuk. Rupa-rupanya ada pendosa yang telah tutup pintu rezeki kita. Sebenarnya kita dapat rezeki yang banyak, tapi rezeki kita tersekat. Sebab apa? Sebab kita banyak buat dosa, kan. Dosa yang kita buat itulah yang kita kena minta ampun. Ada 5 konsep dosa yang tadi. Dosa kat diri kita sendiri, yang kita tak sedar, yang kita telah aniaya diri kita sendiri. Yang dosa kita dengan orang lain, kan. Dosa yang kita mengumpat orang lain, yang kita kena minta maaf. Dosa kita dengan orang yang buat dosa dengan kita pun kita duk simpan lagi, kan. Buat apa? Itu dosa kita dengan makhluk. Dan last sekali dosa kita dengan Allah. Yang kita dosa dengan Allah, relax, kita memang boleh taubat, boleh minta dengan Allah. Kita boleh, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa dengan orang, kita kena cari orang tu, kita kena minta ampun. Sebab apa? Bila konsep dosa tadi kita tak settlekan dosa tu, hang mayanglah macam mana pun, hang buatlah baik macam mana, sedekahlah macam mana pun, hang takkan rasa tenang. Sebab hang simpan dosa-dosa kat diri hang sendiri, kan. Benda tu kita kena release, kita kena buang. Kita tak mau simpan dosa orang kat kita. Cukuplah, orang dah tak suka kat kita, dah fine, kan. Hang buat dosa aku, tak apa, aku maafkan hang. Kita siap minta ampun bagi pihak dia, tak apa. Tapi dosa kita yang kat orang, kita kena percari orang-orang siapa-siapa yang kita buat dosa tu. Supaya apa? Supaya orang yang kita buat dosa dengan dia maafkan kita. Kalau dia tak maafkan kita pun tak apa dah, sebab kita dah pergi minta maaf. Tu dalam hidup kita ni, kita kena clear. Kita kena clear dalam hidup kita ni, jangan ada dosa orang kat kita. Kalau ada dosa orang kat kita, kita buat penat saja. Kita pergi minta ampun dekat Allah macam-macam, tapi kita duk simpan, kita tak puas hati kat orang ni, kita duk simpan dosa-dosa orang tu kat kita. Buat apa? Kita kena maafkan dia, kita kena riliskan. Tu 5 konsep dosa yang diceritakan oleh Kak Hajrah. Kak Hajrah ni, dia ni memang MDRT. Dia ni memang bila di interview just share sikit pasal kehebatan seorang ni, hamba Allah ni, nama dia Hajrah, kan. Dia ni Imam Abang idola dia, walaupun dia perempuan, tapi sebab dia ni kalau sembang dengan dia, Masya Allah, dia sembang Allah yang banyak daripada sembangnya dunia. Walaupun dia sembang dunia dia tu, Allah bagi kat dia sebab dia banyak cakap pasal Allah. Dia cerita pasal kebesaran Allah. Dia cerita pasal, tengoklah dia sharing pun, dia sharing pasal 5 konsep dosa-dosa yang tadi, yang cerita tadi tu. Supaya apa? Kita kena settlekan dosa-dosa tu, supaya rezeki Allah boleh bagi kat kita. Allah bagi kat kita lagi rezeki yang kita, apa yang kita minta lah. Macam tadi, tak mau tutup pintu rezeki kita, supaya kita minta dan Allah bagi rezeki. Dan ni kita duk minta macam-macam. Pasal apa aku minta tak dapat? Rupanya hati kita tu dah kena block dengan dosa yang kita simpan, dosa yang kita create sendiri. So kita kadang-kadang istighfar, aku dah minta ampun, dah taubat. Rupanya kita simpan dosa orang lain kat kita. Bila kita simpan dosa orang lain, buat sia-sia je. So itu sedikit ini perkongsian yang dikongsikan oleh esok kita cerita lagi, kongsi satu hari satu cerita lagi, insyaAllah kita nak cerita untuk besok, untuk kita cerita pasal nak increase kan, nak tingkatkan vibration yang baik, untuk macam mana kita nak tingkatkan vibrasi, macam mana nak tingkatkan energi yang baik, energi yang positif, supaya
aura-aura positif mind kat kita kan. So mungkin sebelum ni cerita dia macam nak stop dah, cukup setahun dah ni, tapi sebab kadang-kadang buat kata my wife kan, dia kata mungkin kita tak tenang sebab kita selama ni kita berkongsi ilmu kan, kita duk anggap kita berkongsi ilmu, kita nak orang tengok kita punya live, tapi kita dah tersasar. Sebenarnya kita berkongsi, asal dulu berkongsi satu hari satu cerita adalah untuk nak berkongsi ilmu. Orang dengar tak dengar tak apa, orang dengar, tapi Allah yang cantik. Tapi bila dah hujung tu dia main macam nak kena nak glamour lah apa semua kan. Dia buat sebab orang tengok lah, orang tak tengok dah lah, orang macam tak best lah. Tapi sebenarnya matlamat tu hang nak tengok orang tengok hang ke, hang nak sampaikan ilmu yang Allah bagi pinjam kat hang. Tu bila terkena jentik macam tu, insya-Allah kita akan istiqamah. Untunglah kan Marwah kan. So kita nak kena share juga ilmu kita tak boleh simpan. Ada banyak ilmu ni simpan. Banyak ilmu yang abang tulis, misalnya orang belajar apa, tulis terrekod, tersimpan. Tapi insya-Allah kita simpan tu, hari kita bawa keluar balik lah. Kita bawa keluar balik ilmu tadi, 5 dosa, konsep dosa kena ingat kena bagi cerita tadi. Yang first tadi cerita pasal penjual telur dengan restoran. Kita jangan kejam dengan diri kita sendiri, kita jangan zalimi diri kita, kita kena berlaku adil kan. Jangan orang yang kaya kita tambah lagi duit kat dia, orang yang susah kita siap ambil lagi hak dia. Telur sebiji 5 kupang, tapi kita minta 5 kupang daripada kita nak dapat ekstra sebab kita ada RM2 5 kupang. Kita kedekut gila nak bagi dia RM50 ataupun nak bagi yang keep the chain pun kita kedekut. Tapi dengan orang yang memang dah kaya, kita boleh bagi dia keep the chain. Tu tak adil. Kita berlaku dosa, berlaku zalim, kita kena minta ampun. Kita kena lama tunggu cerita ampun tak maaf. So kita kena ingat hati-hati, kata guru abang, kita kena hati-hati bila Allah bagi rezeki kat kita. Hati-hati rezeki yang Allah bagi, kita kena hati-hati sebab Allah boleh bagi rezeki yang melimpah ruah dan tiba-tiba Allah boleh terbalikkan rezeki itu menjadi satu, orang kata apa, na'udzubillah lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itrash pula dah. Allah lupa dah sebut perkataan tu. Siapa-siapa boleh tolong pembetik Allah itrash bunyi macam Allah lupalah apa dah perkataan istidraj. So dengar dia suara daripada jauh, istidraj. Okay lah, tak apa, pelak-pelak sikit kan. Macam mana tadi spellingnya, istidraj. Ya betul, terima kasih, tolong tulis. So kita tak mau sebab rezeki yang Allah bagi ni, Allah boleh kurniakan rezeki yang melimpah luar. Allah bagi penuh rezeki, kita dah buang satu penutup, Allah dah bagi rezeki banyak-banyak, sekali Allah terbalikkan, Allah hinakan. Allah boleh bagi, kita minta rezeki, bagi ada elok. Macam kita minta kat orang lah, kita kata aku nak minta tolongan sikit, aku nak pinjam RM50. Tu orang tu pun bagi kat kita RM50 nah kan, elok. Tapi beza kalau orang kata aku nak pinjam RM50, hang nak cari RM50 nah, kita baling tu, kita rasa sentak pak. Na'udzubillah kan. Kita tak mau Allah bagi rezeki kita dengan campak macam tu, yang macam hinakan kita. Allah boleh bagi tapi baling kan. Jangan macam tu kan. Kita nak kena tahu yang kita nak minta, Allah sayang kita. Kita tak ada apa pun kat dunia ni, Allah boleh bagi macam-macam kat kita. Kita minta lah, tapi kita kena minta lah jodoh ke, minta rezeki ke, minta kan. Kalau kita tak minta, ingat kita sempoi sangat kan, macam buat relax kan. Nabi Muhammad pun minta berdoa, kita ni siapa kan nak buat sempoi, buat relax, duduk. Allah tak bagi apa-apa pun kat aku kan. Siap boleh cakapkan tu dengan Allah. Allah ni berkira, kita ni siapa dengan Allah. Kita ni dah pendosa kan. Kita ni kena pastikan yang kita ni manusia yang meminta. Allah ni kadang-kadang dia suka kita dengar, aku sukalah dengar dia ni minta kat aku, dia ni minta tolong, dia minta doa, dia minta kan. Tapi manusia contohlah kita minta dekat Hadi tolong Ustaz, satu je tolong Hadi tolong Ustaz, dua je mula masih aku je, tiga Hadi tolong Ustaz, asyik aku Hadi lain kali je belah wajar, asyik aku je minta tolong tak payah nampak. Dia mula charge pula kan. Itu manusia. Ini contoh kan. Itulah manusia kan. Mula-mula nak bagi free. Lepas tu asyik bagi free, Allah pun test lah. Hang kata suka bagi free kan, nak test kan, hang kena bagi kerana aku kan. Lain kali
asyik aku je bagi, orang lain tak bagi apa-apa pun penat lah. Aku pun ada kerja juga, aku pun ni dalam kali je main macam itulah diri abang sendiri. Ya, abang rasa macam tak ada orang tengok pun live aku, tak ada apa pun manfaat kan. Rupanya tersilap. Yang memberi manfaat, yang memberi pahala, yang memberi nikmat tu bukannya orang yang tengok live, tapi Allah. Orang yang tengok live ni siapa? Allah yang gerakkan hati-hati hampa semua yang tengok live ni, supaya hampa dapat ilmu yang abang sponsor terbaca pula. Okey, yang hampa yang tengok live ni ada siapa? Adalah Allah yang gerakkan hati-hati hampa semua bagi tengok live ni, supaya kita tambah share ilmu sama-sama, berkongsi ilmu sama-sama. Sebab hampa pun ada hati yang sama, ada matlamat yang sama, insya-Allah. Kan, Allah yang gerakkan hati kita untuk dengar satu-satu ilmu. Allah yang gerakkan hati kita untuk kita bersatu. Tak ada siapa pun lain yang boleh bagi kita nikmat, yang kalau nikmat yang kita tu tak hargai. InsyaAllah. So apa yang kita buat, minta ampun, minta maaf. Ingat 5 konsep pahala tu, 5 konsep dosa tu yang kita kena jaga betul-betul. Kita tak mahu dalam hidup kita ni ada dosa-dosa yang telah tutup pintu rezeki kita, tutup pintu rezeki kita, pintu permintaan kita. Ingat, ini dosa. Kita tak mahu, kita kena buang dosa ni tak tepi. Istighfar lah macam mana pun, kena muhasabah. Ingat, hargai diri kita. Tak ada siapa pun akan hargai kita, kan? Kalau bukan diri kita. Kita boleh cakap bini kita boleh hargai kita, tapi kalau kita tak hargai diri kita, tak guna juga, kan? Pastikan diri kita hargai diri kita dulu. Kemudian kita kena tengok apa baiki. InsyaAllah kalau kita ada niat nak baiki diri, insyaAllah Allah akan bantu kita. So wallahualam. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang tengok live pagi ni. InsyaAllah abang akan cuba istiqamah. Terima kasih yang tengok dek apa itu Imam Puan Huda, Hadi Ali semua ni. Terima kasih kerana tengok, dimurahkan rezeki hampa, dilimpahkan, dipermudahkan segala urusan, Allah memberi kita kefahaman, difahaman. Sebab Allah kalau dia sayang seseorang tu, dia akan bagi kita faham agama. Kalau kita tak faham agama, Allahu Akbar, kan? Belajarlah macam mana pun, pergi kat Mesir ke, balik Mesir ke, khatam Quran ke, apa ke sekalipun, kalau Allah tak bagi kita kefahaman agama, na'udzubillah, kosong, diri kita tu kosong. Kita kena pastikan yang diri kita ni dihargai. Diri kita ni betul-betul berharga. So tak ada siapa boleh hargai kecuali diri kita, insya-Allah. So salam satu hari satu cerita. Mohon sahabat-sahabat sekalian doakan abang agar istiqamah kembali untuk berdakwah. Allahumma faqihnahu fiddin. Doa Nabi kepada Sayyidina Abbas, alhamdulillah, Abdullah Abbas. Doa di mana di kecil-kecil dah doa dah. Waktu doa ni baik masa Tok Guru abang cerita, kita kena doa dekat umbun-umbun anak, kalau siapa ada anak-anak, kan, pagi-pagi embun dah. Doa kat embun kan, tak salah, doa kat sini. Doa Allahumma, kalau lelaki Allahumma faqihhu fiddin, kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin. Doa kat sini embun 3 kali doa. Kita baca alam nashrah dekat dada dia, tepuk dada dia, baca doa, kan? Atau Allah latifun dengan ibadi yang baca ubun, betul, ubun. So baca alam nashrah dekat dada dia, baca Latif 10 kali, doa hembus kat budak-budak sebenarnya yang belum balik, yang boleh kecil-kecil, kita doa tu, insya-Allah Allah doakan mereka, Allah lindung mereka, Allah lembutkan hati mereka, mereka mudah belajar, mereka mudah faham agama. Yang tu yang paling penting. BM sir, minta maaf BM saya memang sir, terang-teranglah PM saya memang agak ke laut sikit, so abaikanlah. So BM ke apa kan, semua ke laut. So minta ampun, minta maaf kalau bahasa-bahasa ni yang menyebabkan hampa macam apa hal lah mamat ni, bahasa sendek pun tak tahu, ubun. Okey, so terima kasih kerana yang sudi menonton. InsyaAllah kita sambung lagi esok hari, kita dengan kongsi ilmu yang lain pula, dan cerita macam mana kita nak increase. Tak apa-apa nasihat ada. Okey, alhamdulillah ada apa-apa nasihat. Cakap tapi tak apa, nanti dia tolong perbaiki. So InsyaAllah besok kita nak kongsi satu hari satu cerita. Cerita pasal kambing kot. Cerita kambing, insyaAllah. Cerita ni sebenarnya dah tersimpan dah lama, tapi macam tak tahu nak cerita waktu bila, kan. Itu tersimpan, esok cerita pasal kambing. Dan cerita-cerita macam mana kita nak tingkatkan vibrasi, macam mana vibrate
Macam mana kita tengok orang-orang hebat-hebat ni, macam mana dia kekalkan dengan vibrasi yang hebat. So kita nak melengkapi. Betul lah, nak buat akikah ke, InsyaAllah memang nak buat akikah. So sebab kalau buat akikah pun satu rumah kami je lah makan. So kita nak so kita nak orang kata apa, kita akan memang buat akikah ke, InsyaAllah nanti ajak nak sembelih kambing tu. Tengok ni macam nak main rezeki yang baru tu, tak tahu 2 ekor kambing ke seekor kambing. So sekarang seekor dah pasti, tak buat lagi kat offer. So kita nak kekah jugalah. Kalau kekah ni kami makan tu rumah je lah kot kan. Kita golek. Untunglah anak baru, InsyaAllah. Untung rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak pernah terancang, Allah nak bagi kan. Kata bab rezeki, share lah sikit alang-alang rezeki ni. Ada 4 rezeki ni memang terngiang-ngiang je lah. Teringat dekat Ustaz siapa? Ustaz Tanjung. Ustaz Tanjung ni Afrodudi, ada Ustaz Tanjung. Ustaz Tanjung ni dia kata apa? Ada 4 rezeki. Rezeki yang paling bawah ni, rezeki apa? Rezeki yang kita semua duk pulut kan. Kita duk pulut ni cari rezeki, buat kerja, jual takaful, buat investment, buat kerja ke apa, cari duit kan. Ni rezeki yang paling bawah ni. Rezeki paling bawah yang gila-gila yang kita puluh-puluh ni kan. Yang kedua adalah rezeki anak kan. Anak ni rezeki paling mahal daripada rezekinya cari duit apa semua harta dunia ni. Rezeki kan. Rezeki anak 3 terus, untunglah 3 terus. So rezeki kedua adalah rezeki anak. Kita doalah kalau dapat anak lelaki, insya-Allah dah korban. Memang harapan anak lelaki lah. Kaisan tak ada adik, tak ada kawan lelaki, dia kata tak ada rezeki dia ke kan, wallahu alam. So yang ketiga adalah rezeki kesihatan. Cuba tengok sekarang ni, ramai gila kawan-kawan kita, kalau tengok dalam Facebook, ramai gila orang yang diuji dengan COVID. Ya Allah, kesian. Ada family yang hilang terus, yang satu family semua kena COVID. Kesian dekat orang-orang yang ada ni. Orang yang ada protection, alhamdulillah kan. Ada protection pun kalau Allah nak ambil nyawa dia, ambil juga kan. Bukan kata ada protection, tapi kena hati-hati. Etiqad kita tu, kita tak boleh kata aku dah ada takaful kot, aku dah ada insurans kot, so relax lah COVID. Tak boleh cakap macam tu. Bahaya tu kacau akidah. Hati-hati. Kita kena jaga juga kalam-kalam yang keluar pada mulut kita. Kita tak boleh nak kata aku tak apa, aku dah ada takaful, so tak apalah COVID mai pi dalam. Tak boleh. Walaupun ada takaful ke, tak ada takaful, kita kena jaga etiqad kita kena jaga. Sebab kadang-kadang mulut ni, sebab dia kata boleh jatuhnya syahadah kita tu, ada yang sengaja dan tak sengaja. Yang tak sengaja ni lah yang kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita sebut sedap hati sebut kan, sampai terjatuhnya kata-kata kita tu, na'udzubillah. Yang ni kita kena hati-hati. Sebabnya apa yang jadi kat kita tu semuanya kembalinya Allah yang bagi sebenarnya kan. Tak boleh nak kata aku nak jadi macam ni, tak boleh. Hati-hati, na'udzubillah. So kata yang rezeki yang ketiga adalah rezekinya, diberinya rezeki kita adalah rezeki kesihatan. Level yang ketiga ni adalah rezeki kesihatan. Allah bagi kita sihat, Allah lindung kita daripada COVID, Allah bagi kita nikmat macam-macam, Allah bagi nikmat. Kita kena jaga betul-betul nikmat kesihatan yang Allah bagi. Ingat, kesihatan ni lagi mahal rezeki dia daripada anak, mahal lagi rezeki daripada duit yang ada yang banyak-banyak tu. Dan last sekali, paling best, yang paling sebenarnya tak ada, the ultimate rezeki adalah yang paling atas adalah redha Allah. Buatlah apa pun, sihatlah macam mana pun, anak banyak macam mana pun, kita berpuluh biji, duit beratus-ratus ribu, berjuta-juta, tapi kalau Allah tak redha, tak guna apa rezeki yang kita ada. Sebab redha Allah lah yang nak bawa kita masuk syurga. Kita tak masuk syurga atas ni sedekah apa baik kemilan tu, itu bonusnya. Kita tak masuk sedekah sebab anak-anak kita semua. Kita tak masuk syurga sebab kita ni sihat, boleh buat baik, tak. Kita masuk sebab Allah redha kita. Bila Allah redha dengan apa yang kita buat tu, itu dah ada ultimate-nya doa, ada ultimate-nya rezeki. Kita nak cari redha Allah, carilah redha Allah.
supaya bila dapat redha Allah, Allah bagi ketiga-tiga rezeki yang berada di bawah dia, insya-Allah. So insya-Allah perkongsian kita macam dia sebenarnya kalau lagi meleret dia akan keluar cerita macam-macam ni, nanti tak habis cerita kan. So insya-Allah dah 9.30, alhamdulillah. Ini panjang sikit, insya-Allah kita akan panjang sikit kita punya live supaya kita dapat bagi ekstra sikit ilmu daripada satu kisah, satu cerita, kita tambah sikit dengan ilmu yang boleh bantu hampa semua, tambah balik hampa punya, kita baiki balik diri kita kat mana ada kelompongan. Sebenarnya rezeki kita ni adalah rezeki kita kurang tu adalah kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda remeh-remeh. Kita rasa macam aku dah buat baik kot, aku dah jadi tok imam kot, aku dah ni kan, tapi sebenarnya benda yang tersimpan, kita macam orang buat salah kita tak maafkan ke, kadang-kadang kita pergi bunuh cicak ke, bunuh apa tu, bunuh semut tak bersalah ke, tu cerita semut pula. Tapi sebut ala-ala cerita, seronok cerita pasal semut ni dalam live dalam kehidupan. Bila belajar ustaz kata apa, jangan bunuh semut, dosa bunuh, hang kena pergi cakap kat semut tu, kata semut, dia ada cara lah, kena Assalamualaikum ni. Kena pergi salam kat tentera-tentera Nabi Sulaiman. Kena kata kat dia, hampa ni semua tentera Sulaiman. Aku ni rumah aku. Aku nak minta hampa semua keluar daripada rumah aku. Aku bagi hampa masa. Bagi masa lah sikit, dia pun kecil kan. Aku bagi masa ke hampa keluar dalam tempoh 2 hari. Aku pastikan hampa keluar. Kalau hampa tak keluar, bapa gulung dah. Dah bila terkeluar satu cerita jadi calon lepas gian. Tak apalah. So lah perguna lah. Okey. So kita kena cakap pasal semut lah. Tutup dengan semut je lah dah. Okey. So cakap kat semut tu, semut tolong keluar. Aku minta hampa keluar. Kalau hampa tak keluar, aku akan sapu hampa. Ataupun lah kali penutup, kalau hampa tak keluar ke, aku selamatkan hampa. Aku terpaksa bunuh hampa. Kan? Jadi kita cakap kat semut, insya-Allah. Semut buka tutup. Itu dah sangap. Dia jadi gian lah. Dia nak share. Okay, tak maaf sekali lagi. So ingat, semut jangan bunuh. Semut kena halau dia, kena cakap dengan dia. Betul, benda ni efektif. Dah terang memang tak pernah asal macam tak logik kan. Tapi try lah, alhamdulillah Allah tunjuk terang tantang semut keluar kot. Semut api tu dia keluar dalam rumah kami, banyak semut, tapi dia keluar, semut tu keluar. Dia tak duduk dalam rumah, dia duduk kat luar. Kita suruh dia duduk kat luar, tak boleh duduk kat dalam rumah. Dia akan tak gulung gak kita left. Okey, minta maaf, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari satu cerita.